Program Roket Pemasaran Momentum RPM 2021 dengan tema tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan, kendalian momentum internet Sdn Bhd sasar 100,000 usahawan tempatan terkesan akibat COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pegawai Eksekutifnya Najib Ahsadok berkata ia turut bertujuan menarik 10 kali pelanggan melalui pemasaran secara dalam talian. Selain bantu usahawan capai sasaran jualan lebih tinggi, program tersebut dirancang untuk memberi peluang usahawan mempelajari ilmu pemasaran secara percuma. Bersempena 2021 ni, untuk membantu lebih 100,000 usahawan, kami telah pun melancarkan kelas yang terbaru pada bulan Februari ni nanti. Usahawan-usahawan yang nak hadir ke kelas yang bernilai RM10,000 ni tak perlu pun keluarkan apa-apa bayaran sebab kami yang akan taja untuk anda hadir dan belajar. Pengasas Fizara Siti Zahra Ismail berkata setelah menyertai program itu, jualan semakin kukuh dan stabil. So banyak pencapaian dan Zara dah bina tim daripada seorang, sekarang dah ada hampir 25 orang ke 28 orang. So banyak pencapaian daripada rumah flat dan sekarang Zara dah ada 3 permis dan alhamdulillah kami dah mencapai 4.5 juta untuk tahun 2020. Pengasas Nufia Nur Hidayah Suhaimi pula memberitahu program itu membantu meningkatkan jualannya selain dapat bantu lebih ramai suri rumah mempunyai pendapatan sendiri. Apa yang saya dapat bersama dengan tim Momentum, bersama dengan Sifu Najib, yang saya dapat adalah kita dapat achieve sales kita 4 juta pada tahun 2020 dan kita dapat menangi award Global Halal Excellence Award dan kita dapat Super Nona Award. Dalam pada itu, para usahawan yang menyertai RPM pada Februari ini bakal disediakan dengan trend pemasaran terkini dan berkesan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Okay, sekali lagi kita bertemu. Di dalam kita punya slot kita malam ini yang saya buat khas untuk anda yang ada sebarang persoalan yang anda nak tanya, insya-Allah malam ini kita cuba untuk bantu anda, kita cuba untuk guide anda, insya-Allah. Okey. So siapa kat sini yang dah ready dah? Okey, siapa kat sini yang dah bersedia untuk sesi malam ini? Okey, dan saya tahu kita sedang berada dalam keadaan PKP ataupun kita sedang berada dalam keadaan yang COVID, dan juga kita juga berada sebenarnya dalam keadaan darurat sebenarnya. Okey. So saya tak tahu sama ada anda telah tahu ataupun tidak, hari ini kes COVID kita menghampiri kepada 6,000 orang. So anda bayangkan, 5,725 kes baru. So adakah anda masih lagi rasa selesa? Adakah you all masih lagi rasa selamat? Ataupun anda mungkin boleh mengekspresikan apa perasaan anda bila anda tahu benda tu? Dan saya juga bersyukur sebab saya juga salah seorang yang baru saja pulih daripada COVID-19. Okay. Kalau ikutkan wife saya adalah, kita orang balik daripada KL. Masa tu ada meeting. Kemudian kami buat 7 hari bulan. Masa tu saya ada meeting 4, 5 dan 6 hari bulan. So 7 hari bulan tu saya balik Keluang dan kita terus buat swab test sebab kita ada kontak rapat dengan mereka yang positif. So 8 hari bulan tu dapat tahu yang wife saya positif, saya negatif. Okay. Tapi sebab wife adalah terus, kami memang dah kuarantin di rumah, wife saya pun sama. Dan 18 hari bulan Januari, wife saya telah diisytiharkan pulih daripada COVID. Alhamdulillah, syukur. Kemudian 19 hari bulan saya buat swab test yang kedua bersama dengan anak-anak saya. Okey, anak saya 3 orang. Yang 2 orang memang dekat rumah atuk dia. So pada 19 bulan, 20 hari bulan dapat tahu yang saya dan anak-anak positif. Okey, kalau ikutkan perasaannya memang berdebar-debar, rasa risau dan sudah tentunya rasa takut. Siapa tak takut kena COVID yang telah membunuh ramai orang. Tapi saya telah kuarantin daripada 7 hari bulan tu sampai saya swab test yang kedua pun saya masih lagi kuarantin. Saya tak keluar ke mana-mana. Saya tak pergi pun ke mana-mana tempat dan memang saya berada di rumah je sepanjang masa.
Nak kata boring, bosan, memanglah di rumah je kan. That's why saya buat live, saya mengajar. Dan Alhamdulillah, walaupun saya disahkan positif, tetapi syukur sebab saya tidak mempunyai sebarang simptom. Saya tak ada demam, kecuali lah hanya sedikit sesama, rasa tak selesa. Alhamdulillah, pada 25 hari bulan saya diperiksa oleh KKM dan dipakaikan gelang, dan saya terus berada di rumah sehinggalah semalam bila saya dapat call untuk diperiksa kali kedua, sebab dia dah hari yang ke-10, kira hari yang ke-10 daripada test yang kedua. So Alhamdulillah, semalam saya dan anak-anak diisytiharkan pulih daripada COVID-19 dan saya bersyukur, dan saya masih lagi tak pergi mana-mana. Okay? Saya masih terus berada di rumah, dan mudah-mudahan kita juga mendoakan insya-Allah kepada seluruh rakyat Malaysia, seluruh keluarga kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan kita semua dilindungi daripada wabak penyakit ini insya-Allah. Okey, dan alhamdulillah benda yang paling saya bersyukur adalah saya berada dalam keadaan sihat. Saya masih berada di depan anda pada malam ni insya-Allah. Terima kasih banyak atas doa-doa anda semua, dan saya memang tidak menghebahkan perkara ni lah, tapi alhamdulillah syukur. Semalam saya juga telah, dan bila dah periksa doktor tu, dan saya juga tanya, salah seorang petugas tu tanya, boleh tak Tuan Najib bantu kita, sebab kita pun baru set up COVID Assessment Center ni. So insyaAllah dalam masa beberapa hari ni kita akan menghantarkan peralatan-peralatan dan bantuan yang diperlukan oleh frontliner kita insyaAllah. Okay, sebab kes semakin meningkat, Johor antara yang tertinggi juga. So apa yang kita boleh bantu, insya-Allah kita sama-sama bantu. Okey, so malam ni juga saya terus nak membantu anda dengan menjawab anda punya soalan-soalan. Okey, so saya akan melihat, anda boleh utarakan, you all boleh tanya soalan di dalam komen, tapi jangan panjang-panjang sangat kan, saya tak boleh nak baca sekejap lagi kan. Okey, dan saya akan cuba bantu supaya dia macam ni tahu. Saya tahu ramai orang terjejas. Saya tahu banyak bisnes yang kekurangan customer. Even sebelum COVID lagi pun, saya tahu ramai yang ada masalah untuk naikkan dia punya sales. Dan hopefully pada hari ini, pada malam ni, saya boleh bantu anda untuk naikkan lagi anda punya sales. Anda sendiri dah lihat kan, terlalu ramai, terlalu banyak, terlalu ramai result anak-anak murid saya yang telah pun dibantu, telah pun anda tengok meningkat salesnya. Dan saya pasti anda pun adalah salah seorang yang nak meningkatkan jualan anda insya-Allah. Cukup air mineral memang. Saya memang minum banyak-banyak. Okey, vitamin saya makan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, vitamin pun memang saya consume. Saya juga terima kasih pada doktor saya yang menghantarkan vitamin. Saya ucapkan terima kasih pada anak murid saya menghantarkan habatus sauda. Sebab banyak benda lah yang mentor saya, guru saya menghantarkan bunga, ucapan. Sahabat-sahabat yang hantar buah-buahan, yang hantar air zam-zam, macam-macam benda saya dapat kat rumah ni. Okey, baik. So, mana soalan? Cepat. Saya cuba jawab anda punya soalan. Mudah-mudahan saya boleh jawab. Okey, cepat saya nak tengok dalam komen. Sila nyatakan ataupun bagi tahu apa soalan anda. Okey. Saya jawab soalan ni lah. Anda mungkin boleh tengok tu dia punya soalan tu saya letakkan di tepi nun sana tu. Okey, baik. Saya mempunyai page, dah ada follow. Macam mana saya nak iklankan produk saya? Okey, macam ni. Saya suka jawab soalan ni. Boleh saya jawab dulu? Saya jawab satu-satulah. Okey, insya-Allah. Terima kasih atas doa, terima kasih atas ucapan anda. So, dia macam ni Okey, saya suka bentuk soalan macam ni, bagus. Dia macam ni. Bila kita buat bisnes, bila kita ada satu perniagaan, so ni kita panggil anda ada buat bisnes. So you adalah buat bisnes. Okey, tak kira lah sama ada bisnes you all ni berbentuk produk ataupun perkhidmatan dengan sini. Kita sama ada you all adalah produk ke, you buat dalam bentuk perkhidmatan ke. Benda yang penting apa dia? Kerjasama. Yes, saya faham memang kerjasama. Okey, tapi dengar dulu. Bila kita buat sama ada, tak kisahlah bisnes anda produk ke perkhidmatan ke, benda yang penting adalah kita kena fikir bagaimana untuk kita nak meramaikan bilangan pelanggan kita. Ini benda wajib. Ini benda yang perlu difikirkan. So, untuk mewakili bisnes, sebab bisnes kita ni perlu di-online kan.
Hari ini terlalu ramai orang adalah duduk ataupun menggunakan platform online. Okey, dengar saya cakap ni. Boleh dengar? Jangan lupa share lah juga Tekan butang share tu sebagai bayar yuran malam ni. Pengeras di malam ni, tekan share. Tag kawan-kawan tu biar sama-sama belajar. Dan catat nota, tak guna saya ajar kan, tak mencatat pula. Rugi nanti. Okey, boleh faham Okey, dengar sini. So, bisnes kita perlu diwakilkan dengan apa? Jadi kat sini saya mencadangkan untuk anda menggunakan Facebook page. So macam tadilah yang soalan ni berkaitlah dengan soalan yang ditanya kepada saya malam ni. Saya dah ada page. Okey. Tetapi macam mana nak iklankan? Dengar sini Cuba anda fikir betul-betul. Adakah step untuk mengiklankan betul? Saya nak tanya dengan anda jujur betul-betul. Dengar sini. Saya nak tanya dengan anda betul-betul. You rasa adakah manusia hari ini suka dengan iklan? Cuba jawab soalan saya. Adakah pelanggan kita, dan jangan tanya pelanggan je, kita sendiri. Kita sendiri dengar. Dengar, kita sendiri ni, adakah kita suka dengan benda namanya iklan? Best tak? Macam contoh bila anda tengah tengok TV kan. Sekejap lagi iklan. Tak habis-habis. Tak sudah-sudah iklan. Faham tak? So, best ke iklan tu? Cuba jawab soalan saya. Dan ramai orang dia suka nak belajar macam mana nak buat iklan. Dengar sini. Orang tak suka iklan. Orang sakit hati. Orang menyampah dengan iklan. Cuba kita tukarkan. Dengar sini. Mentaliti yang saya nak anda set kepada dalam minda anda, mindset anda malam ni adalah, tolonglah tukarkan. Hari ini kita menggunakan social media, tuan-tuan. Kita bukannya zaman hitam putih. Kita bukan berada zaman 80-an, 90-an. Kita kena sedar, dah 2021 dah lah ni. So, kita tak boleh lagi nak pergi kepada cara lama. Menyampah, buka sana iklan, buka sini iklan, buka website jumpa iklan, buka Facebook, berturut-turut iklan. So, mentaliti kita, bila kita ada FB page, dengar sini betul-betul. Kita bukannya nak buat iklan bang, Kak, dengar sini. Benda yang kita nak kena buat adalah, dengar sini. Kita tak nak iklan, saya pangkah lah betul-betul. Ni pangkah ni bukan sebab undi Dengar ni. Itulah silap kan dulu masa mengundi pilihan raya kita pangkah. Patutlah kita dapat tu, tak bagus. Okey. Doa ya Allah berikan kami pemimpin-pemimpin yang baik-baik, yang bijak, pandai. Okey. Susah kalau dapat pemimpin yang kurang bijak ni dia pentingkan diri sendiri je kan. Okey. Okey. Boleh kita sambung, boleh So, benda yang kita nak bukannya buat iklan. Benda yang kita nak buat adalah you kena buat content sharing. Content sharing. Ini benda yang kita nak kena buat. Ini fokus kita. Bila kita buat Facebook page, sebab you cuba tanya diri, adakah pelanggan suka dengan iklan? Ataupun sebenarnya pelanggan lebih tertarik dengan content sharing? Agak mana satu yang pelanggan suka? Apa maksud content sharing tu? Contoh, kita bagi petua, kita bagi tips, kita bagikan solution. Contohnya, katalah like saya jual telekung, contoh. Saya takkan belilah telekung ni dia buat daripada kain yang gebu. Kalau beli telekung ni dapat pahala. Dah gunakan agama pula. Memang betul lah, kita ni memang kena menggunakan agama dalam hidup. Tapi jangan memanipulasikan lah, itu yang tak betul. Cuba kita buat macam ni. 3 punca kenapa solat seorang wanita tak diterima. Pertama, mungkin menggunakan makeup dan makeup tu tak betul-betul luntur dan menyebabkan menghalang wuduk dia. Tu contoh. Sharekan benda ni. 3 sebab. Bla 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 apa dia. Contoh. So, kita bagi benda tu. Okay, nombor 2 mungkin sebab tidak dapat redha suami, contoh. Sebelum solat tu rupanya ada pergaduhan, pertelingkahan yang tak settle lagi. Tak khusyuk. Contoh. Nombor 3 adalah mungkin menggunakan telekung yang tidak jelas sama ada dalam keadaan suci, bersih daripada sebarang najis. Kadang-kadang saya tengok kan, tuan-tuan perempuan, kadang-kadang sis, ramai gila kadang-kadang yang solat ni, dia tak pernah cuci telekung dia. Dah bertaik lalat dah. Tapi kalau pergi kenduri, Masya Allah, punya baju cantik, baru, wangi, beling-beling. Tapi bila solat, bila menghadap manusia cantik, bila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang paling dhaif,
Masya Allah, na'udzubillah. Tulis ayat tu tadi. Na'udzubillah, kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan yang daif. Apa kata sis tukar sis punya telekung sekarang? Apa kata kami bantu untuk sis dapatkan ataupun solat dalam keadaan lebih tenang, lebih khusyuk, lebih berkat. Ni dia pak macam mana nak dapatkan telekung. So inilah benda ni lah yang sepatutnya kita nak kena highlightkan dia supaya pelanggan nampak benda ni. So agak-agak apa jadi pada pelanggan bila kita bagi dia benda ni? Suka tak dia? Dan inilah yang sepatutnya kita kena post kat dalam kita punya Facebook. Dan yang inilah yang sepatutnya kita akan buatkan dia, kita buatkan dia punya FB ads. Barulah orang nak beli sis. Bro. Ni tidak iklan. So bila iklan dia lebih kepada promote. Dia lebih kepada over. Saya panggil dia macam something yang macam like over promoted, menyebabkan pelanggan rasa macam tu. Bila dia sebenarnya macam ni, bila kita buat apa-apa posting, cuba you all sini baca. Kalau you all berada di tempat pelanggan, apa you rasa? Ada tak you rasa you nak jual barang, you kan nak mengambil kesempatan, bukan nak nolong. Patutnya dia mestilah dalam keadaan nak menolong, bukannya nak mempromosikan. Inilah benda yang saya selalu ajar, dan inilah benda yang ramai orang like. Inilah benda yang ramai orang dia kurang kat sini. Dia asyik promote tak habis. So, macam mana? Siapa dapat sesuatu kat sini? Siapa rasa dapat sesuatu yang penting daripada apa yang yang saya noteskan tu? Siapa rasa macam dapat something kat situ? Benar saya. Punya besar saya buat nota tu. Nampak tu? Nampak tak benda tu? Hello? You all nampak tak tu? Kan? Nampak kan? Jelas kan? So kita kena fikirkan apa produk yang dia macam mana kita nak buat petua tips ke solution ni adalah bila kita tahu apa isu pelanggan. Apa masalah dia? Apakah benda, cuba tanya. Apa benda yang menyebabkan pelanggan aku ni tak boleh nak tidur malam? Kalau you nak tarik agent, you nak tarik stokis ke dropship, you orang akan tanya, apakah yang menyebabkan mereka ni tak boleh nak tidur malam, fikirkan tentang dia punya hidup dia, tentang income dia. So apa benda tu? Cuba tanya soalan tu. Dengar sini, dengar tak saya ni. Dah tekan butang share ke belum? Kan? Kat sinilah juga penting juga kita nak kena belajar tentang satu benda namanya copywriting sebenarnya. Satu lagi benda sebenarnya saya lebih pentingkan kat sini adalah copywriting. Inilah benda-benda yang saya suka nak ajar. So bertuahlah bagi anda yang telah menempatkan diri anda berada di dalam insya-Allah sesi roket pemasaran momentum. Siapa dah daftar kat sini? Dan saya tahu majoriti di kalangan you, cuba bagi markah per 10 agak-agak berapa bagus you all punya copywriting. Cuba bagi markah. Kalaulah daripada 10 markah, berapa bagus you punya copywriting ni agak-agak. Ataupun sebenarnya ya Allah, copywriting dia baca pun dia ngantuk. Dia sendiri baca, dia pun ngantuk baca copywriting dia. Hawa punya copywriting kan. You all faham tak ni? Hello? Faham tak? Kalau daripada 10, jujur lah kan, 10 ni maksudnya kalau you all tulis copywriting, memang orang baca, wow, amazing, terus tertarik. Macam saya buat copywriting telekung tu tadi, nampak? Kan, terus rasa macam, yang lelaki pun terus, saya pernah tahu macam tu dalam kelas, yang lelaki pun saya cakap, saya pun nak beli jugalah telekung tu. Lelaki pun nak beli telekung. Oh my God. Okay. Itu maksudnya copywriting tu berkesan. Copywriting tu berjaya menarik perhatian orang. Saya betulkan saya punya mikrofon ni terbuka lah pula kan. Saya tak sebab tukar baju, pakai baju solat ni lah kan. Sebab tuan dah tengok saya tak ada logo momentum hari ni. Ada tu logo yang kat penjuru tu. Okey, dah boleh dengar kan? Jelas kan? Faham tak ni? Hello? Ya, jelas kan? So make sure kalau anda yang tak tahu, you kena belajar strategi ni. Sometimes kadang-kadang bila kita buat sesuatu tanpa strategi yang betul, tanpa susunan, tanpa step by step, nanti semua benda tu akan jadi macam berbolak balik. Tak menjadi benda tu. Boleh faham tak? Okay, so itu benda penting lah sebenarnya. Ini antara benda topik yang menjadi benda yang saya tekankan lah selalunya di dalam kelas roket pemasaran momentum. 2 hari yang sangat penting sebenarnya untuk saya nak spend masa dengan anda semua. Okay, so harap dapat menjawab soalan yang tadi tu.
Boleh kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Cepat soalan. Cepatlah tanya soalannya. Saya tahu tadi anda tanya soalan. Kalau saya tak nampak, maksudnya anda kena postlah balik, tulislah balik komen tu. Dan terima kasih kepada yang share. Thank you yang tag kawan-kawan. Terima kasih banyak. Pastikan ada 1000 share. Okey? Okey, baik. Apa lagi soalan? Kejap saya memang tengah mencari soalan. Kejap. Mana laju sangatlah korang ni? Kejap, saya tengah mencari ni. Kejap. Saya jawab ni lah dulu. Okey, panjang sangat, banyak sangat soalan korang. Tak apa, saya jawab dengan laju, dengan pantahnya, supaya semua orang punya soalan saya boleh cover. Macam mana nak tarik orang baca page kita? Sebab ini berkaitan dengan yang tadi itulah. Okey, kalau kita tidak ada sesuatu, dia macam ni tau, dengar. Kenapa manusia ni, kenapa pelanggan, kalau kita tengok balik, why? Kenapa pelanggan ni mereka melayari internet ataupun Facebook? Kenapa? Cuba anda tanya sendiri soalan. Kenapa orang buka internet? Kenapa orang melayari Facebook? Cuba tanya soalan ni. Adakah betul kalau saya kata pelanggan sebenarnya dia pergi ke internet, dia pergi ke social media sebenarnya untuk cari solution? Untuk cari, ni saya kata dia nak cari petua, tips, solution, sebab, kenapa, apa yang menyebabkan, contoh dia apa punca masalah dia, bagaimana dia nak selesaikan masalah. That's why saya cakap utamakan bila kita buat apa-apa posting di Facebook adalah untuk nak bantu orang. Dengar sini, prinsip yang saya gunakan adalah kita bantu orang sebelum dia jadi pelanggan kita lagi. Sebelum jadi pelanggan pun kita dah bantu. Macam malam ni, you all belum jadi pelanggan saya, or you all belum pun masuk kelas saya. Tetapi saya dah bantu you awal. Sebelum you jadi customer lagi, saya dah bantu you all. You all faham tak ni? Saya dah bantu you all, saya dah tolong jawab punya soalan. So, buatlah tips macam posting, mungkin boleh buat poster, mungkin boleh buat dalam bentuk grafik, infografik. Yang terbaik adalah buat Facebook Live. The rest adalah juga anda boleh buat video. Share dalam bentuk video ataupun pergi cari kat mana-mana YouTube video-video yang bagus and share kat you punya Facebook. So, ini menyebabkan kita punya Facebook page ni jadi macam tempat rujukan. Tempat menyelesaikan masalah pelanggan. That's why kita ni nak kena fikirkan ataupun nak kena tahu apa benda fokus kita. Contoh macam saya tak boleh nak jual semua barang. Walaupun saya ada modal, saya boleh nak buat apa produk pun kalau saya nak sebenarnya. Tetapi saya tak boleh nak tamak nak menjual semua benda. So macam saya fokus hanyalah kepada isu-isu ataupun masalah peniaga, usahawan, founder, agent, stokis, dropship. So saya bantu dari segi solution kepada siapa yang kat sini ada masalah nak tarik pelanggan, nak naikkan sales. Dia tak tahu macam mana nak onlinekan bisnes. Dia tak tahu online ni nak buat apa dulu, apa strategi. So itu adalah fokus saya. Saya fokus kepada satu isu. Dan bukan isu je, saya juga fokus kepada satu golongan, sasaran saya. Sasaran saya siapa? Tadi saya kata peniaga, usahawan. So, benda yang silap besar kepada ramai usahawan atau peniaga adalah bila kita tanya, bang, kak, bang, akak ni selesaikan, siapa pelanggan akak? Siapa pelanggan abang, bang? Bang, bro, sis. Oh, pelanggan saya semua rakyat Malaysia, 30 juta. Panjanglah sikit. 8 harkat lah jadinya. Boleh faham tu? Boleh kan? Jelas kan? Okay, nampaknya tertarik pula saya punya mikrofon ni. Okey? So, boleh faham tu? So, kita tak boleh cakap semua orang. Tak boleh macam tu. Bila macam tu, itu yang bila page kita tak ramai orang nak follow. Sebab kita berada dalam keadaan yang tidak pasti. Kita berada dalam keadaan yang tak jelas. Pelanggan kita siapa? Faham tu?
Okey? So boleh kita pergi lagi kepada soalan yang berikutnya. Ada soalan lagi tadi. Teruskan share, teruskan tag kawan-kawan anda. Jangan ke mana-mana, dengar dulu apa saya nak cakap. Sebab kadang-kadang bila kita spend masa sekejap macam ni, kita invest masa kita. Sebab you all tak ada kena bayar apa-apa. So you all hanyalah invest masa. Okay, faham tu? Okay. Sekejap, saya pilih lagi soalan. Soalan korang ni macam lebih kurang je ni. Okay, ni bagus, saya suka soalan ni. Sifu, antara marketing dengan produk. Antara marketing dengan produk, yang mana patut kita dulukan? Okay. Tu bagus soalan tu. Bagus, saya suka soalan tu. Siapa yang cuba anda bagi tahu saya? Antara marketing versus produk, mana satu patut didulukan? Marketing dulu ke produk dulu? Mana satu? Cik anda bagi tahu saya. Cik komen, anda rasa yang mana? Kalau kita berniaga ni, agak-agak mana satu yang patut menjadi keutamaan? Adakah marketing yang kita kena fokus more, ataupun kita jadi macam perangai ramai usahawan adalah beli produk banyak-banyak, restock. Tapi akhirnya tak boleh jual juga. Itu masalahnya. Dia dengar sini tuan-tuan, dengar. Bila kita ni berniaga, jangan habiskan semua duit pergi pada produk. You all kena faham. Kita ada beberapa kos. Kalau ikutkan kosnya macam ni je Kalau ikutkan bila kita berniaga, kita akan ada beberapa kos. Dengar. So bila saya buat kos macam ni, first, yes, memang anda kena ada kos untuk produk. Atau siapa yang buat perkhidmatan, maka perkhidmatanlah dia. Okay. Nombor 2, yes, kita perlukan kepada marketing sebab kita nak nanti menarik pelanggan. Kita juga perlukan tim ataupun staff yang support kita. Kita tak boleh berniaga seorang-seorang. So antara tiga ni kenalah pecahannya tu, kenalah kita panggil, kena sama rata. So setengah orang dia ambil produk je, tanya habis tu marketing nanti macam mana nak belanja, ada kos tak nak buat marketing? Dah habis, dah tak ada duit, sengih-sengih, dah tu saya nak buat apa? Sebab kalau kita tak buat marketing dan tarik pelanggan, so apa yang kita ada, produk kita ada, tak boleh nak jual, menyebabkan kita tak ada untung. Kita mungkin berhutang pula dengan supplier, berhutang pula nak bayar sewa kedai lah, office lah. Sebab ramai sangat, terlalu ramai yang sibukkan pada produk. That's why saya mencadangkan macam ni. Bila kita berniaga, ambil produk tu sikit-sikit. Ambil sedikit demi sedikit and fokus pada marketing. Dalam masa yang sama, kita ada bajet untuk kita punya team. Sebab kita tak mampu nak buat semua benda seorang. At least kita adalah seorang ataupun 2 orang pembantu. Janganlah belanja semua pada produk. Tak ni? Saya rasa macam ni. Kalau saya dari segi pecahan saya boleh mencadangkan macam ni, apa yang saya buat. Produk mungkin boleh letakkan dalam 30% bajet. Marketing kita letakkan bajet 40%. Dan tim pula lebih kurang 30%. So macam tu. Dalam satu masa kita jangan pecahkan terlalu banyak. Maksudnya duit yang kita ada 30% tu memang untuk rolling produk. 40% kita kena spend, kena readykan untuk pula dari segi marketing. Reservekan duit tu, marketing. Team dari segi 30% lah mungkin pada operation kita, kepada team kita yang akan bergerak. Sebab produk tak apa, kita kan berniaga online, pelanggan kan bayar dulu. Kita kan ada tempoh masa, produk akan dihantar 3 ke 7 hari waktu bekerja. So kita ada masa untuk nak order dulu, and then kita hantar later, ataupun kita buatlah pre-order. Faham tak tu? So sebab ramai orang kat sini yang dia tidak ada reserve untuk marketing. That's why nanti dia tak ada duit nak belanjakan untuk buat marketing supaya boleh tarik lebih ramai pelanggan. Sebab anda kena dengar sini, produk tak boleh nak bercakap, produk tak boleh nak bergerak. Bila kita buat marketing, maksudnya kita adalah akan fokus kepada pelanggan ataupun manusia. Bila kita fokus pada pelanggan ni dia boleh bergerak dapatkan produk. Faham tu? Tapi kalau kita hanya sibuk pada produk,
mana pelanggan nak datang? Faham tak? Siapa yang jelas? Siapa dapat jawapan? Saya nak tanya anda betul-betul ni, adakah itu membantu? Adakah soalan tadi tu ataupun jawapan saya tu membantu anda? Sebab ramai sangat suka sangat bila berniaga kan. Kadang saya risau, dia order barang over sangat. Kalau dia susun produk tu masa dia buat live macam ni, hempap dia, saya risau. Keluar berita, seorang founder meninggal dihempap stok seni yang tak habis. Buat malu malulah kita. Sibuk sangat produk. Dia lupa kepada manusia, tim. Dia lupa kepada marketing. So, cadangan saya, sebelum marketing ada lagi. Sebelum marketing, sebelum produk, saya cadangkan satu lagi sebenarnya. Satu lagi cadangan saya. Dan cadangan ditutup lepas tu. Okay? Saya pun suka hati, saya lah kelas saya kan. Sebelum marketing ni tuan-tuan, pastikan dapatkan ilmu dulu. Kita faham, kita belajar daripada pengalaman. Tapi kalau nak tunggu kita sini nak dapat pengalaman yang bagus, ambil masa bertahun-tahun lah. So, belajarlah daripada pengalaman, ilmu dan juga pengalaman orang lain. Ilmu dan pengalaman. Penting. Nak tunggu korang punya ilmu dan pengalaman korang sendiri, lambat. Belajar daripada ilmu dan pengalaman orang yang dah berjaya dan juga dah bantu ramai orang yang dah berjaya. So, anda sini dah lihat dah. Result anak-anak murid saya terlalu banyak kalau saya nak tunjuk. Yang sales dia naik, meningkat bila dia dapatkan ilmu dan bila dia dapatkan pengalaman orang. Ni yang penting, nak tunggu pengalaman kita tuan-tuan bertahun-tahun nanti tak sudah-sudah. So, fokuslah dulu kepada pengalaman orang yang dah berjaya. Saya nak tanya kat sini, berapa ramai kat sini yang sudi kalau saya boleh bantu and boleh guide you all, saya boleh terangkan, saya boleh explain yang ni benda yang betul, ni benda yang salah, silap. Dan silap ni yang kita nak kena kurangkan dia. Dan salah satu benda yang saya akan ajar nanti di dalam Roket Pemasaran Momentum, saya serius. Sebab program ni pun kita sponsor anda. Nilai kelas ni RM10,000 tapi anda diberi peluang untuk masuk secara free. Tak ada bayar kecuali hanya kos pengurusan. Kos pengurusan pun untuk e-workbook dan juga kos management fees RM20 je. Sebab apa? Sebab saya nak make sure anda betul-betul berada dalam kelas tu nanti. Kalau kita bagi 100% percuma, langsung tak ada keluar sikit pun, dia tak datang. Banyak kali dah buat, tak datang, tak nampak batang hidung waktu kelas tu nanti. Sebab tu kita nak bantu anda. Sebab tu saya kata, siapa yang nak mendapatkan tajaan, you all boleh pergi ke website kita tu nanti, naktarikpelanggan.com. Pergi kat situ nanti, tunggu habis. Habis sesi ni, terus pergi kat situ, daftar. Dapatkan terus. Tak payah nak tunggu lama-lama sangat. Boleh faham tu? Okey, menjawab soalan tadi tu. Advance ni saya punya jawapan ni. Make sure kalau you ada agent, stokis ke, business partner ke, ajak dia orang join sekali. Masuk kelas ni sama-sama. Boleh atau tak boleh? Bagus. Okey, sebab saya suka saya suka kalau anda tengok, anda lihat sini ramai orang yang dah berjaya, ramai orang yang telah mencapai banyak benda, telah mencapai banyak perkara, kejayaan anak-anak murid saya. So, anda nak tunggu apa lagi? Apa lagi anda nak tunggu? Kan? Kan? Okay. So, saya jawab lagi soalan. Mana lagi saya memilih mana lagi soalan ni? Bagus anda punya komitmen malam ni. Jangan ke mana-mana, sabar, kena. Okay. So, ni ada soalan. Sifu, saya founder JP Donut daripada Johor Bahru. Wow, bagus. Mudah-mudahan berjaya lah bisnes. Adakah saya kena fokus kepada pelanggan atau kena hire agent? Okey, macam ni. Pada saya macam ni. Bisnes ni memang ada dua. Okey, bisnes ni ada dua. Kita boleh fokus pada dua. Bila kita ada bisnes, bila kita ada produk, contoh sini bisnes. Okey. Memang bisnes ni boleh fokus kepada B2B ataupun kita panggil dia business to business. Okay, business to business, ataupun kita panggil dia B2C. Okay, business to consumer, direct kepada pelanggan. Dia ada dua kat sini. Dia ada dua situasi kat situ. Okay, dua-dua pun betul.
Dan macam mana kita nak buat keputusan sama ada kita nak target kepada B2B atau B2C, bergantung kepada kita punya kemampuan. Contoh, saya cadangkan macam ni, kalau anda yang memang dah biasa dengan consumer, you all dah biasa contohnya layan pelanggan, layan customer, kan, you all dah tahu sedikit sebanyak teknik macam mana nak jual produk, faham? You all boleh fokus kepada B2B ni. Sebab bila you buat B2B ni, bermaksud di bawah you nanti akan ada agent. Dan agent, benda yang paling penting adalah you all mesti mampu untuk buat training kepada dia. Jangan ingat dah dapat agent goyang kaki. Silap tu kalau HQ macam tu. Tak boleh lah macam tu. Mestilah kena, you all mesti fokus kepada training. Supaya agent ni, bila agent tanya, bang, sis, kak, bro, macam mana saya nak buat sale? Bila you kata, sorry lah, saya pun tak pernah buat sale lah, saya pun tak tahu macam mana. Pandai-pandai lah. Meninggal lah agent tu. Faham? Melainkan you all ni memang ada pengalaman, you all tahu, dah pernah ada experience tu, dan you all boleh lah buat training. Memanglah tidak lengkap, tetapi at least you boleh bantu dia orang. Okey, bagi yang memang tak ada pengalaman, tak pernah pun menjual apa-apa produk, pergi cari pengalaman business to consumer dulu. You all sendiri pergi belajar macam mana nak kenal customer, macam mana nak buat customer suka dengan kita, seronok dengan kita, setia dengan kita. Bila dah ada knowledge ni, akan datang kita boleh ubah balik. Kalau dah buat B2C, kita boleh ubah kepada B2B. Yang pentingnya, janganlah buat dua-dua, nanti pening. Kita takkan fokus kalau you nak buat dua-dua sekaligus. Memang tak boleh, wahai bro, wahai sis, tak boleh. Faham tak tu saya cakap? Besar-besar lagi, penuh muka saya satu skrin ni. Faham tu? Jelas? Okey tak ni? Boleh faham tak saya cakap ni? Okey? So make sure anda adalah tu saya kata, kalau you all katalah buat B2B, lagilah penting untuk you nak kena belajar. You ada agent nak dibantu, nak ditolong. That's why kalau founder tidak ada knowledge, agent kata, apalah founder aku ni bodoh sangat, tanya apa soalan semua dia tak boleh nak jawab, semua dia suruh kita Google. Dah lah, baik aku Google pergi cari HQ lain. Mana susah macam tu? Macam that's why kena belajar, that's why kena ambil tahu, tuan-tuan. Make sure you all adalah sentiasa dalam mood pembelajaran. Dan InsyaAllah RPM pada 6 dan 7 Februari ni adalah yang pertama untuk 2021. Dan of course kita akan beri yang the best untuk anda. Banner campaign marketing dengan betul, banner structure yang betul supaya anda boleh tarik ramai pelanggan. Target kita adalah 10 kali ganda lebih ramai pelanggan daripada biasa. Boleh ni? Jelas tu? Itu target saya sebenarnya. Sebab saya nak lihat anda berjaya. Saya nak lihat anda mampu tarik pelanggan. Saya nak melihat anda nanti boleh boleh buat sale yang bagus. Anda boleh capai banyak benda. Anda boleh capai banyak perkara. Itu benda yang saya nak. Itu benda yang saya harap ianya berlaku pada anda. Sama seperti ramai anak murid saya yang sebelum-sebelum ni, yang saya selalu showcasekan juga result-result mereka kan. Yang dah buat sale yang bagus kan. Ada yang saya bagi contoh lah macam ni contoh macam ni. Mungkin pernah tengok anak murid saya buat kek lapis Sarawak. Kalau tengok sale 2019, 2018 lagi teruk lah sampai tak ada record. 2019 dia buat 449,000 je pun haulah ni Mungkin you all ada nampak lah dia punya, ada video dia ke, yang dia tanya saya soalan saya jawab, ada kan? Tapi anda tengok bila ni dia buat adalah sistem B2B. Sebab dia dah lama berniaga. So saya cakap dengan dia, apa kata fokus kepada B2B. So dia buat di B2B, pada 2020 dia berjaya naikkan jualan dia 711,000. Bagus. Kan meningkatkan jualan dia kan? Kan bagus macam tu. Kalau anda tengok yang ni, anak murid saya Puan Diana Dian, dia adalah buat bisnes. Dia agent je, dia stokis je.
buat produk-produk untuk wanita macam korset, produk baru ni ada kosmetik lah, makeup. Dia hanyalah stokis, dia banner. Dia membina ejen di bawah dia. Fokus dia adalah B2B. So, jualan dia 2019 404,000, lebih kurang dalam 30-40 ribu sebulan. Bila dia masuk belajar, berada dalam roket pemasaran momentum, dia teruskan lagi dengan kelas Advanced Rocket Business. Kemudian dia berada dalam Platinum kita pula. Kemudian dia masuk pula Ultimate bila sale dia dah naik, meningkat, melonjak. Dan sale anak murid saya bila naik ni, kita charge tak ada pun charge ekstra. Sama je yuran dia. Dia yang akan dapat banyak jika berusaha. Okay, tugas saya mengajar, tugas anda usahakan. Make sure anda buat apa yang saya ajar. Anda tengok bila dia buat, 2020 dia capai 5.35 juta. Kan bagus tu? Nampak? Tugas saya tuan-tuan bimbing anda, mengajar anda. Bukan tugas saya, Mei sini, Mei saya tolong buatkan copywriting, Mei saya tuliskan. Mei saya buatkan, ni buat apa? You goyang kaki. Tak boleh lah macam tu. Bila belajar, usaha pada you. Saya mengajar, saya menyampaikan, saya bukan buatkan. Kalau saya yang buatkan, bila masa yang you all ni nak pandai tuan-tuan? Sis, bro. Bila yang nak pandai kalau saya yang kena buatkan? You all lah kena usaha, you all kena bertindak. And then baru akan capai hasilnya. Faham tak ni? Jelas ke jelas? Okay. So, ada lagi soalan kat sini lah. Tak apa, saya jawab. Sifu nak kena update dulu ke FB profile dan FB page? Soalan ni saya dah jawab berpuluh-puluh kali. Saya nak jawab sekali lagi lah, tak apa. Nak berniaga, Facebook dah cakap. Yang cipta Facebook ni nama dia Abang Mark Zuckerberg. Okay. Orang Kelantan sebut Mak Zuki. Abang Mak Zuki. Kan dia cakap macam tu. Kawan-kawan orang Kelantan lah ni. Okay. Dia kata, kalau nak berniaga, kena FB page. So, tak payahlah FB profile. Saya tak ada FB profile, tuan-tuan. Ada, tapi tak aktif. Saya hanya fokus kepada saya punya Facebook page sebab saya nak berniaga. Dan lebih kesenanglah kerja saya sebab saya hanya perlu fokus kepada satu, iaitu hanya Facebook page. Kalau kita ada dua, kan ke pening kejap lagi hari ni nak post kat FB page ke kat profile ni. Dah pening. Kan ke susah kalau macam tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, saya nak advise anda adalah fokus hanya kepada Facebook page sahaja. So, senang kerja. Tak payah nak fokus dua-dua. Bukan senang weh nak fokus dua. Satu pun page tu pun tak terbuat, tak terpost. Suruh buat FB Live konsisten pun susah sangat. Tapi dia tak tahu bahawa bila buat FB Live yang bagus, dapat sale pun bagus. You mungkin pernah tengok kan Rizal anak murid saya yang buat FB Live dengan bagus. FB Live je tak stop-stop. Siang malam FB Live, siang malam FB Live. Akhirnya, akibatnya apa? Nampak sale dia ni, Puan Fizara. Puan Zara nama dia. Brand dia Fizara. So, sebelum dia masuk kelas kita 2018, buat 7,000 je sebulan jual kain pasang. Tapi lepas dia masuk 2019, dia capai 1.57 juta. Tu lepas dia belajar. Sale naik ke 131,000 dan dia banyak buat FB Live. Kalau ikutkan yang saya tanya dia soalan, pengalaman dia 9 bulan buat FB Live, tak dapat sambutan. And without give up, buat lagi, betulkan. Dia tanya saya soalan, saya jawab balik. So, betulkan? Naik 2019, 1.57. 2020, terus lagi. Apa yang dah betul, kita gandakan dia, buat lagi banyak. So, apa jadi? Naik kepada 4.06 juta ringgit. Nampak? Dia bayar yuran tetap sama. Tak ada beza, tak ada. Saya tak ada charge ikut persen, ikut sale. Kalau ada, ya Allah, seronok. Rezeki dia lah. Rezeki saya Allah Ta'ala dah bagi, insya-Allah. Tak kurang pun. Kan, rezeki anda. Tapi kalau you all yang dah bertahun-tahun buat bisnes, masih lagi tidak ada perubahan, bermaksud tiba masa untuk anda belajar. Cari ilmu. Belajar daripada pengalaman orang yang dah berjaya. Kita akan capai lebih banyak, lebih pantas, lebih cepat lagi untuk kita nak mencapai banyak benda. Compare daripada kita nak buat sendiri, nak buat satu-satu.
Kan? So bila nak capai kalau macam tu? Bila yang kita nak capai kita punya sukses? Bila yang kita nak mencapai banyak benda, banyak perkara? Faham tak saya cakap ni? So you kena make sure you all ni kena belajar. Kan? Duduk dan belajar betul-betul. Duduk dan tengok balik apakah benda lagi yang aku kena betulkan. So itu antara benda yang saya rasa sangat penting sebenarnya. Kan, dan belajar ni tak boleh berehat. Saya tak percaya tau, kadang-kadang ada setengah anak murid saya katakan, saya nak berehat dulu boleh tak? Cuba bagi tahu saya macam ni. Cuba bagi tahu dengan pasangan kita yang abang nak berehat lah. Bulan depan sebulan abang nak berehat, abang tak nak makan. Memang abang tak makan langsung, nak berehat daripada makan. Penat dah 48 tahun asyik makan je. Nak rehat sebulan ni tak nak makan. Boleh percaya tak? So pada saya macam ni tau, minda kita adalah ibarat macam badan kita perlukan makanan. So kita bagi makan untuk tenaga. So minda kita makanan dia apa? Knowledge, ilmu. Mana ada istilah berehat? Mana ada? So kadang saya pelik kalau ada anak murid saya kata saya minta rehat daripada circle ni. Saya pelik. Saya cakap dengan dia orang punya team saya, tak ada rehat. Kalau dia nak berhenti je lah terus. Saya tak suka orang main-main. Mana ada istilah rehat dalam belajar. Belajar adalah benda yang tiap-tiap hari kena belajar. Tiap-tiap hari kena terima. Sebab kita berniaga. Ada tak cabaran dalam bisnes yang boleh berehat? Hari ni tak ada apa-apa cabaran ni, kita bagi rehat lah, rehat. Kita bagi rehat. Cabaran, tak ada cabaran hari ni. InsyaAllah hari ni berniaga senang, tak ada cabaran. Tolong bagi tahu saya hari apa yang dalam hidup kita tidak ada cabaran. Boleh ke kita minta rehat daripada cabaran? Boleh tak kita minta rehat daripada bernafas? Kita cakap dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak berehat lah, penat lah bernafas ni ya Allah. Boleh tak bagi rehat seminggu tak payah bernafas? Faham tak? Jelas tak tu? Pada saya macam ni, bila kita berniaga, cabaran akan datang setiap hari. Contoh ni, Facebook pun banyak benda adjustment. Kadang-kadang reach kita jadi agak slow. Tapi dengan sini, ramai orang dia akan macam ni tau. Setiap kali bila buat Facebook marketing dan tak berapa nak menjadi, dia akan cakap apa? Ni masalah algoritma Facebook ni. Facebook lah ni tengah bengong ni come on. Bila kita buat apa-apa posting, reach kita tak tinggi, mungkin FB lah kita tak ramai yang tengok, kau tak payah nak salahkan algoritma. Okay, tak payah nak salahkan algoritma. Balik-balik, manusia ni benda paling senang adalah menyalahkan orang. So dia akan salahkan algoritma. Dia akan salahkan ni algoritma Facebook lah ni salah. Sebab itulah reach rendah, orang tak nampak kan. Orang tak nampak, orang tak ada respon kurang. So dia akan mula menyalahkan. Cuba tanya dia balik, betul-betul. Kau faham ke algoritma tu apa menatang? Algoritma tu apa benda? Apa benda-benda dia? Saya tak percaya sangat tuan-tuan benda tu. Sepatutnya yang kita kena tengok bukannya algoritma ni tuan-tuan. Yang kita nak kena tengok adalah apakah benda yang kita share kepada kita punya fans kita. Adakah benda yang kita share ni betul-betul adalah menarik perhatian fans? Adakah kita konsisten buat FB Live? Adakah kita konsisten memberi? Adakah kita konsisten dalam membantu pelanggan kita menyelesaikan masalah? Okey, saya tanya ada soalan. Siapa rasa sesi saya malam ni membantu ataupun memberi dia banyak idea yang mungkin macam terjawab anda punya persoalan? Benda ni macam menyebabkan you all stay. Nampak? Kita pun tahulah saya buat FB Live bukannya ramai sangat yang tengok. Tak macam korang kan. Kan? Korang kalau buat FB Live ramai tengok. Puluh ribu. Saya takat ni je lah yang saya mampu. Cuba tengok mata. Ada mata tu. Ada mata kat situ. Kat mana ujung tu? Ada mata. Ada. Berapa mata yang tengok ni? Saya pun tak nampak sangat sebenarnya. Saya tak kisah sangat. Ada mata ke tak ada mata ke, saya tetap akan buat FB Live saya sampai habis. Saya akan tetap memberi. Saya tetap jawab anda punya soalan. Tetap memberi tuan-tuan. Kan? Ini kalilah. Okay. Saya tetap memberi. Saya tahulah tak macam korang. Kau buat FB Live ramai gila tengok.
So kita kena check balik sebenarnya apa yang kita share. Apa konten yang kita beri. Apa benda yang membantu pelanggan. Korang dah share ke belum malam ni? Berapa mata yang tengok? 1,900? Oh iya ke? Alhamdulillah. Tapi ada ramai kata sekarang kalau buat FB Live tak ada orang tengok. Tak ada orang tengok. Sekarang kalau buat FB Live tak ada siapa tengok. Memang reach rendah. Masalah algoritma. Algoritma salah. Algoritma. Tanya dia balik algoritma tu menatang apa? Dia tak tahu. So kita ni suka sangat mendengar benda-benda yang negatif. Tuan-tuan, daripada 100 benda, 100% self-talk ataupun bila kita bercakap dengan diri kita, dia panggil self-talk. Macam contoh malam saya tadi kan, malam ni topik apa aku nak ajak soalan dia nanti malam aku nak pakai baju apa malam ni aku nak setting macam mana, lighting semua macam mana kita kan bercakap dengan diri sendiri. Tiap-tiap hari kita akan banyak self-talk. Tuan-tuan, daripada 100%, 80% self-talk biasanya adalah benda yang negatif. Bukan benda positif tau. Dia adalah benda yang negatif. Aku ni tak boleh lah. Kalau aku live malam ni tak ada siapa tengok. Algoritma Facebook. Algoritma lagi salah. Mark Zuckerberg lah salah. Buat banyak perubahan sangat pada Facebook. Lah suka hati dia lah dia punya. Kita ni numpang je. Facebook ni kita menumpang je. So mana benda selagi saya percaya kepada benda, selagi kita memberi yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda mata-mata yang tengok. Ramai tengok mata. Ada mata atas ni kan. Kepada mata-mata yang melihat saya malam ni, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga sekiranya anda telah pun share. Thank you very much. Saya ucapkan thank you. Okay. Dan saya tahu tuan-tuan, kadang-kadang ramai orang tu lah, dia suka sangat menyalahkan algoritma salah lah, apa salah lah. Tapi kan tukar nama jadi Muhammad Salah pun kau tahu kau betul-betul bersalah kejap lagi kan. Faham tu? Kan jadi Muhammad Salah kau kejap lagi kan. Faham tu? So jangan fikir macam tu. Cari apakah benda yang sepatutnya kita share. Apakah benda yang sepatutnya kita beri kepada pelanggan kita. Faham tu? Okey? Jelas? So banyak benda kan nak kena belajar. Macam mana nak tarik pelanggan nak kena belajar. Macam mana nak mengayat pelanggan. Macam mana nak buat pelanggan loyal, setia. Macam mana nak buat pelanggan bercakap dengan orang lain. Macam mana buatkan penonton FB kita, dia tonton kita FB dan dia share kepada orang. Ni semua nak kena belajar tuan-tuan. Sebab tu saya kata, kalau kita tak tahu banyak benda, kalau kita ni tak tahu banyak perkara, be humble, rendahkan diri kita, ego kita untuk belajar. That's why lah kenapa saya mengajak you all. Banyak kali dah saya ajak. Saya pelawa anda. Mari sini, mari kita belajar. Mari kita duduk dan betulkan balik apa lagi benda yang tidak betul. Apakah benda yang kita boleh adjust. Faham tak tu? Makin pening pula saya nak guna sekarang ni. Facebook ni banyak benda perubahan dia. Bukan Facebook, iPad ni. Facebook pula. Okay, iPad ni. Sebab tu saya mengajak anda 6 dan 7 Februari ni nanti insya-Allah. Okay, kalau anda berkesempatan, apa kata masuk je, daftar kat situ lah. Tajaan yang kita bagi ni tuan-tuan, 2 hari punya kelas bernilai RM10,000. Serius, anda akan belajar 10 cara strategi nak tarik customer. 10 cara pemasaran yang berkesan. 10 case study anak murid saya yang dah berjaya buat apa sebenarnya dia buat. Apakah 10 kesilapan dalam marketing yang ramai orang buat yang dia tak sedar benda tu adalah satu kesilapan. Jadi saya kata kelas ni makin dekat. Esok pun siapa yang mendaftar hari ni, kelas dah mula Last week kita ada kelas persediaan pertama dah hari Sabtu. Esok pun insya-Allah hari Sabtu kita ada sekali lagi sesi persediaan. Yang lepas kita belajar macam mana nak set target, macam mana nak set matlamat. Tak silap saya besok tim, kita akan ajar apa tim? Cuba bantu saya sikit. Dia ada topik dia tapi kita dah ready dah untuk kelas besok. Sama ada magic numbers tak silap saya. Sama ada magic numbers ataupun adalah macam mana nak setting anda punya Facebook. Tu benda topik. Maksudnya kelas ni dah mula dah. Kita dah start dah. Anda tinggal daftar di naktarikpelanggan.com dan ready untuk belajar. Settle. Kalau anda rasa banyak sangat benda yang anda tak tahu, jom kita belajar. Boleh faham tu?
Jelas, clear. Siapa jelas, siapa clear kat situ? Sebab kalau bila kita belajar, kita ambil tahu tentang social media, sebab kadang-kadang kita ni, kita rasa kita ni dah buat banyak benda. Tapi sebenarnya benda yang kita buat tu dia tidak berapa berkesan. So benda yang saya nak ajar dalam RPM adalah apakah benda yang betul-betul memberi kesan yang cepat kepada anda untuk naikkan anda punya sales. Itulah bondonya tu. Faham atau faham tu? Jelas ke jelas? Jangan tunggu lagi. Pergi daftar. Sehabis je FB Live ni, anda terus pergi daftar di naktarikpelanggan.com. Dan kita doa mudah-mudahan tidak ada lockdown yang ketat. Mencabar tuan-tuan, kalau ekonomi ditutup, semua kedai tak boleh nak buka langsung macam tahun lepas, agak mencabar. Kan? So adakah kita betul-betul dah readykan bisnes kita betul-betul dah online? Pelanggan still boleh dapatkan. Pelanggan masih lagi boleh miliki produk kita, dapatkan perkhidmatan kita. Bila kita betul-betul dah online kan bisnes kita, insya-Allah, mudah-mudahan. So saya harap anda semua dah ready nanti untuk mendaftar. Okey? Dan saya harap bila anda belajar nanti, saya dan tim Momentum boleh bantu anda tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, saya rasa tu saja dulu. Anda jangan risau, nanti kita akan adakan lagi sesi macam ni. Siapa nak sesi macam ni lagi? Siapa kat sini yang nak lagi sesi macam ni, insya-Allah? Siapa yang nak lagi, insya-Allah kita akan buat lagi pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Itu saja untuk kelas malam ni. Kita akan jumpa lagi, kita akan bercakap banyak lagi benda, insya-Allah. Mudah-mudahan anda diberikan kejayaan, anda akan diberikan kemudahan, insya-Allah. Saya rasa itu sahaja dulu untuk malam ni. Jumpa anda lagi di dalam, especially dalam kelas Roket Pemasaran Momentum pada 6 dan 7 Februari nanti, insya-Allah. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye. Susulan kenyataan yang baru saja dikeluarkan oleh Istana Negara berhubung proklamasi darurat. Majoriti pemilik dan pengurus syarikat di Malaysia menjagakan pengusutan pendapatan organisasi mereka pada tahun ini susulan penularan COVID-19. Kat sini rasa macam kalau aku buat dan menjadi, mestilah benda ni dah meletup. But sekarang ni tak meletup pun. Yang meletup adalah kepala otak kita yang meletup. Tak capai lagi apa yang sepatutnya kita capai. Buat apa benda yang kita tak pernah buat, kita akan capai benda yang kita tak pernah capai. Yang penting kita ni buat je. Dan sometimes kita sebenarnya bila kita ni ready not to be ready, kita perlukan seseorang untuk tolak kita. Dengan bimbingan, insya-Allah anda akan capai result yang sangat wow.